Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sedang Anwar Ibrahim sibuk untuk memulihkan negara melalui kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Akhirnya ada tampil beberapa orang yang cuba-cuba ingin mensabotaj kerajaan ini dengan mengatakan bahwa kerajaan ini makin runtuh, makin retak dan sebagainya. Dan ada pula yang cuba meramalkan kononnya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan tumbang kerana beberapa perkara, contohnya yang telah diramalkan oleh Hadi Awang. Namun yang menariknya, Anwar Ibrahim tidak berputus asa untuk terus meyakinkan rakyat Malaysia bahawa waktu sekarang ini adalah untuk menyelamatkan negara, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menemplak dan sebagainya. Kalau nak jatuhkan kerajaan atau negara, tunggulah pilihan raya. Kata Anwar Ibrahim, sekarang masa selamatkan negara. Jangan kira slogan Melayu Islam. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan Malaysia bahawa mempunyai pilihan sama ada kekal pada tahap yang lama atau bergerak maju sebagai bangsa berdaulat yang menjadi teladan buat negara lain. Saya yakin kita mampu melakukannya dengan syarat kita bergerak sebagai satu pasukan dan meninggalkan amalan usang yang lama. Menggunakan kuasa sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan, pembesar-pembesar untuk merompak kekayaan negara. Katanya ketika berucap pada Majlis Amanat Perdana Menteri bersama penjawat awam Pahang di Kuantan hari ini. Turut hadir Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail dan Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali. Anwar juga membangkitkan berkaitan penggunaan slogan tertentu dalam kalangan ahli politik hingga menjejaskan usaha memulihkan negara. Jangan kiralah slogan Melayu ke, slogan Islam ke, itu slogan parti, itu kita gunakan ketika pilihan raya. Sekarang ini, masa untuk kita bertindak sebagai satu pasukan untuk menyelamatkan negara kita, kata Anwar Ibrahim. Seperti yang saya telah katakan di awal daripada konten ini, saya pun bersetuju bahawa ini masanya untuk negara bertindak sebagai satu pasukan untuk memajukan dan memulihkan negara. Bukannya masa untuk mahu menjelek-jelekkan kerajaan ataupun mahu menjatuhkan kerajaan. Sekiranya anda mempunyai ataupun mereka mempunyai perasaan seperti itu, apa kata buatlah kerja dengan baik-baik dan tunggulah pilihan raya akan datang. Apabila anda melakukan yang terbaik, memberi khidmat yang terbaik, pastilah anda tidak akan mempunyai masalah untuk menang. Jadi, kenapa tak sanggup tunggu? Anwar turut mengingatkan Ramadan mendidik kepimpinan dan akhlak sebenar umat Islam. Apatah lagi apabila kita bicara di bulan Ramadan yang memang dianjurkan sebagai satu pusat latihan bulanan sebulan dalam setahun yang disebut Madrasah Ramadan. Ini kerana memperingatkan sama ada dia itu menteri atau penjawat awam atau mufti, semuanya kembali ke sekolah untuk dapat digilap semula kefahaman mereka, amalan mereka, kata beliau lagi. Perdana Menteri turut memberi amaran supaya mengambil iktibar keruntuhan tamadun terdahulu disebabkan amalan rasuah dan keangkuhan kuasa. Mereka menggunakan kuasa itu bukan lagi untuk berkhidmat. Hilang idealisme yang bangkit hanya nafsu serakah semata-mata, menjaga kepentingan pribadi, keluarga dan sanak saudara, kata Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan yang seterusnya, apakah anda juga bersependapat dengan saya bahawa saya setuju dengan kata-kata Anwar Ibrahim, sekarang masa untuk menyelamatkan negara, jangan kira slogan Melayu Islam. Beliau, Anwar Ibrahim, mengingatkan bahawa Malaysia harus bergerak maju selangkah lagi dan untuk menjadi bangsa berdaulat dan menjadi bangsa yang diteladani buat negara lain, kita ada pilihan untuk kekal pada tahap yang lama atau bergerak maju. Anwar yakin
kita mampu melakukannya dengan syarat kita bergerak sebagai satu pasukan dan meninggalkan amalan usang yang lama, menggunakan kuasa sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan, pembesar-pembesar untuk merompak kekayaan negara, kata Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Amanat Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu isu yang kita tunggu-tunggu berkaitan dengan seorang menteri dan juga kesalahan berkaitan dengan rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang sedang hangat dalam kerajaan sekarang. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Baik saudara-saudara sekalian, dalam harian Metro kita menerima satu laporan bahawa SPRM geledah pejabat rumah Siva Kumar. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggeledah pejabat dan kediaman Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar semalam. Difahamkan, ia dilakukan bagi melengkapkan siasatan berhubung dakwaan menerima wang bernilai jutaan ringgit menerusi orang tengah sebagai jaminan meneruskan kontrak kerajaan terhadap individu tertentu. Sumber memaklumkan penggeledahan terbabit bagi menjejaki wang yang didakwa dipor oleh Siva Kumar. Penggeledahan itu dilakukan SPRM sebaik sahaja keterangan menteri itu diambil. Siva Kumar telah dipanggil SPRM semalam untuk bantu susulan siasatan terhadap seorang pegawai tugas-tugas khas dan penahanan setiausaha sulitnya minggu lalu. Kehadiran Siva Kumar di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi menjelaskan dakwaan bahawa beliau telah menerima wang secara tunai oleh seorang ahli perniagaan yang juga ditahan SPRM bersama dua pegawai kanannya. Ahli perniagaan berkenan dipercaya membuat public relation mewakili Siva Kumar untuk meminta wang kepada individu tertentu yang menjalankan projek kerajaan di kementerian itu sebagai jaminan agar mereka dapat meneruskan projek dilaksanakan selain menjanjikan akan diberikan projek lain selepas itu, katanya. Tambah sumber, perbuatan yang dilakukan ahli perniagaan itu disyaki berada di bawah pengetahuan kedua-dua pegawai Siva Kumar yang dikatakan pernah menyaksikan pemberian wang itu. Wang berkenan disyaki dibayar secara tunai sebelum kesemua wang itu didakwa akan diserahkan kepada Siva Kumar, katanya, yang turut maklumkan Siva Kumar dibebaskan selepas keterangannya direkodkan semalam. Usaha mendapatkan pengesahan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki belum berhasil. Jumaat lalu, SPRM menahan setiausaha sulit kepada Siva Kumar bagi membantu siasatan kes pengambilan pekerja asing. Saudara-saudara sekalian, Siva Kumar pada hari 17 hari bulan pukul 1.24 telah pun tampil menafikan kediaman digeledah oleh SPRM. Laporan ini dikeluarkan tepat pada 17 hari bulan, iaitu hari ini. Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar menafikan kediaman beliau digeledah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam. Ketika diasak persoalan terbabit berulang kali susulan siasatan membabitkan kes pengambilan pekerja asing, beliau sekadar memberikan jawapan ringkas kepada pemberita. Tidak ada, katanya ketika ditemui selepas menghadiri pra-pelancaran Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2023 di sini hari ini. Terdahulu, media melaporkan SPRM menggeledah pejabat dan kediaman Siva Kumar dikatakan bagi melengkapkan siasatan kes yang sedang disiasat agensi berkenaan. Dengan memetik sumber, laporan media itu mendakwa penggeledahan terbabit bagi menjejaki wang yang disyaki terbabit dalam kes yang sedang disiasat SPRM membabitkan beberapa pegawai kanan di kementerian berkenaan. Penggeledahan dilakukan SPRM sebaik keterangan ahli Parlimen Batu Gajah diambil pada hari semalam. Ditanya mengenai pertemuannya dengan SPRM semalam, Siva Kumar berkata, beliau menyerahkan siasatan sepenuhnya kepada Suruhanjaya terbabit. Biar mereka buat siasatan, kes masih dalam proses siasatan. Apa-apa kita akan bagi kerjasama penuh, itu sahaja, kata Siva Kumar lagi. Saya tidak
Saya tidak ditahan, cuma bagi kenyataan. Saya kata akan bagi kerjasama, maknanya akan bagi kerjasama, katanya lagi. Dalam pada itu, beliau menegaskan kementeriannya akan memberi kerjasama penuh untuk membantu siasatan. SPRM sebelum ini dilaporkan menyebut pejabat kementerian di Putrajaya Khamis lalu di mana seorang pegawai kanan Sivakumar ditahan. Sehari kemudian, SPRM menahan Setiausaha Sulit, Menteri Sumber Manusia itu, berhubung siasatan rasuah itu. Turut ditahan seorang ahli perniagaan dari Ipoh, dalam siasatan dikatakan membabitkan rasuah bernilai Rm97 juta. Difahamkan siasatan SPRM turut bertumpu kepada individu lain dalam kementerian dan agensi berkaitannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.